Ya, insyaAllah mudah-mudahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, bertemu lagi kita minggu ini setelah minggu sudah saya dapat menghadirkan diri dalam kelas kita sebab saya berada di Kelantan atas urusan pendaftaran Ma'had Tahfiz Al-Quran Baitul Hasan. Banyaklah perkara-perkara yang kami buat di sana, dokumen yang perlu dilengkapkan untuk mendaftarkan Ma'had Tahfiz kita. InsyaAllah doakanlah mudah-mudahan satu hari nanti dapatlah kita mendaftarkan dengan sempurna Ma'had Tahfiz Al-Quran Baitul Hasan Kelantan. Bila kita dah daftar, baru kita boleh ambil para pelajar luar untuk masuk ke pusat tahfiz kita, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, hari ini sihat berlaku? Alhamdulillah. Itu sebab kita tuan-tuan dan puan datang depan Ustaz ni. Ustaz, kami ingat setiap hari Senin inilah kelas kita, Ustaz. Setiap hari Senin pukul 2 hingga 3.30 petang inilah janji temu kita, insya-Allah. Mudah-mudahan saya tuan-tuan dan puan sentiasa diberikan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, tuan-tuan dan puan tahu tak hari ini berapa bulan? Hari ini 31 Oktober bersamaan dengan 5 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Lepas Rabiul Akhir apa dia? Jamadil Awal. Lepas tu Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Saya nak ingatkan, bila bertemunya bulan Ramadan, kebiasaannya kelas saya akan cuti. Tuan-tuan perempuan, sesiapa yang tahu, yang join kelas saya ni, setiap kali Ramadan dan bulan Syawal, 2 bulan ni adalah holiday, cuti untuk kelas saya. Jadi kalau nanti anak cucu tanya, "Mak, kenapa mak tak datang kelas? Kan ini bulan Ramadan, bulan Syawal." Jawabnya apa dia? Cuti semesta. Berapa bulan cuti semesta? Allahu Akbar. Seronok puan-puan, bila kita ada sistem, bersistematik kita punya perjalanan kuliah kita. Jadi puan-puan kena fahamlah bahawa setiap bulan Ramadan, bulan Syawal memang cuti semesta. Nanti lepas bulan Syawal, puan-puan masuk balik belajar dengan ustaz untuk ke tahap yang berikutnya. Begitulah perjalanan kuliah kita. Maknanya dalam tempoh satu semester lebih kurang 10 bulan kita belajar. Tuan-tuan perempuan, dalam sebulan lebih kurang 4 kali lah kita belajar, paling kurang 4 kali. Dan saya harap tuan-tuan perempuan dapat mengikuti kelas ustaz sampai ke akhir semester kita, insya-Allah. Ustaz, apa yang akan berlaku selepas ini kelas kita ni? Jawabnya begini tuan-tuan perempuan ya. Start pada hari ini kita akan mulakan sesi ulang kaji dulu. Kita mulakan sesi ulang kaji. Berapa bab untuk tajwid kita? 5 bab. Tak banyak, 5 bab aja. Tak lebih, tak kurang 5 bab tu kita ulang kaji menggunakan nota ringkas seperti mana yang Ustaz pegang ni. Pastikan semua para pelajar ada nota ringkas ni. Jangan share, jangan kongsi dengan kawan. Pastikan seorang satu kena ada set nota ini. Kemudian, selepas kita habis ulang kaji, nota ini mengambil masa lah lebih kurang sebulan dua lah kita ulang kaji bagi. Lepas itu saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama mentelaah, mengkaji tentang surah Al-Fatihah. Puan-puan, surah Fatihah ni penting ke tak penting? Penting sangat-sangat Ustaz. Bukankah surah Fatihah tu rukun solat kita? Betul? Salah satu rukun solat, biarlah surah lain tak berapa fasih baca, tak mengapa, tak dideskan solat. Tapi kalau Fatihah salah baca, melanggar kaedah hukum tajwid yang tertentu, maka menyebabkan Fatihah kita tidak sah. Bila tidak sah, maka solat kita pun tidak sah juga oleh tuan-tuan perempuan. Jadi perempuan nak dengar tak kuliah ustaz berkenaan dengan Fatihah? Nah, kalau nak, kita kena settlekan dulu sesi ulang kaji kita berkenaan dengan 5 bab hukum tajwid tahap 1. Baik, lepas kita buat ulang kaji, baru kita masuk kepada pembelajaran surah Al-Fatihah. Dan nanti saya akan sentuh, ada nota baru berkenaan dengan surah Al-Fatihah. Dan ada nota-nota sampingan berkenaan dengan ibadat solat kita. Nanti ada perempuan boleh beli di belakang sana, insya-Allah akan datang. Dan selepas itu baru kita tumpukan kepada cara menjawab soalan ujian. Ustaz, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, jangan lupa kita ni ada ujian. Ujian apa pula Ustaz? Ya Allah, ujian bertulis. Dan ujian bertulis Ustaz ni namanya apa tahu? Open book test. Open book test. Maknanya kalau perempuan jawab soalan Ustaz nanti boleh buka buku. Ustaz, saya tak larat tes ni Ustaz. Saya tak nak ambil test macam mana? Kalau tak larat buat open book test, open book form terus. Perempuan boleh buat je rumah, tak ada masalah. Tapi jangan kabur dengan sesiapa. Ini antara kita jadi tetap perempuan. Maknanya kelas lain cara dengan cara yang tersendiri. Kelas saya itulah caranya.
Jadi inilah, puan-puan jangan jadi beban, jangan jadi halangan Ustaz. Oleh kerana ada open book test, ada open book home, maka dengan ini saya isytiharkan hari ini dah saya belajar dengan Ustaz. Puan jangan puan-puan ni. Sebab apa? Mungkin kalau kita tak belajar, Ustaz buat ni semata-mata untuk kebaikan tuan-tuan perempuan supaya faham ataupun memahami apa yang diajar selama ini. Kalau Ustaz tak buat begini, nanti saya sebagai guru saya tak tahu setakat mana kemampuan tuan-tuan dan perempuan ya. Tapi tak kena. Yang kita apa? Itu lambat ceritanya. Yang penting puan-puan kita buat sesi ulang kaji dulu. Lepas tu kita buat berkenaan dengan surah Fatihah. Lepas tu kita fokus kepada soalan ujian. Dan kemudian nanti lepas habis ujian nanti baru puan-puan cuti 2 bulan dengan Ustaz Ramadan dan Syawal tahun hadapan insya-Allah. Dan selepas Syawal nanti baru kita masuk untuk tajwid tahap yang kedua. Dan setiap para pelajar nak masuk tajwid tahap 2, dia kena melepasi lulus ujian tajwid tahap 1 dengan Ustaz. Berapa markah lulus? Jawabnya 50 ke atas. Siapa dapat 40 tak lulus kena ambil balik sampai dah lulus 50 markah ke atas ya. Insya-Allah. Setakat ini dah ramai dah beribu dah pelajar saya perempuan. Setakat ini semuanya lulus belaka periksa dengan Ustaz. Melainkan kalau pelajar tersebut tak datang kelas, tak datang periksa, memang gagal lah perempuan. Kalau datang periksa buat di rumah, insya-Allah puan-puan boleh lulus dalam ujian Ustaz nanti ya. Insya-Allah. Apapun tuan-tuan perempuan, hari ini bermula pada hari ini kita nak fokuskan dulu berkenaan dengan sesi ulang kaji kita 5 bab. 5 bab untuk tajwid tahap 1 yang kita dah habis belajar. Tapi tidaklah hari ini semua 5 bab, tidak. Hari ini Ustaz nak tengok bab yang pertama dulu. Itu pun tak melibatkan semua hukum. Mungkin saya ambil 2 hukum dulu, 3 hukum. Lepas tu kita buat sesi bacaan dan kita tengok betul-betul dalam bacaan kita ada tak 2-3 hukum yang kita ulang kaji sebentar tadi, insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, setakat ni nampak tak perjalanan kuliah kita ni? Nampak ayah? Kalau tak nampak, tolong tanya dengan Ustaz. Itulah perjalanan kuliah kita. Mudah-mudahan puan-puan mengambil serius, mengambil berat tentang apa yang kita belajar. Dan ingat ya tuan-tuan puan, ini mungkin peluang yang terakhir kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk belajar. Kalau puan-puan tarik diri, Ustaz saya tak nak belajar lah Ustaz. Nantilah bila senang, bila saya pergi, saya belajar lah Ustaz. Entah tak esok lusa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal puan-puan. Kalau dah meninggal boleh ke belajar? Tak boleh nak belajar, dan dalam buku nak belajar macam mana pun Ustaz pun tak tahu perempuan di mana. Wallahu a'lam. Jadi gini dah tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rebut peluang ni Ustaz. Macam mana susah payah pun belajar, saya tetap belajar dengan Ustaz. Kalau saya tak faham, saya berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah beri kefahaman kepada kita. Ayo, mari tuan-tuan dan puan-puan, kita mulakan kuliah kita pada petang ini dengan berdoa dulu. Kita mulai dulu dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ustaz, maknanya lepas ni kami tak rujuk lagi ke buku hijau Ustaz ni? Jawabnya rujuk. Bila Ustaz perlukan rujuk, kita rujuklah nanti.
Tapi buat masa ini kita tumpukan kepada nota ringkas yang 2 keping ni. Semua ada nota ni? Ada ya? Alhamdulillah. Tapi sebelum saya benarkan nota rujuk nota ni, tuan-tuan puan, tahu tak apa yang kita belajar selama ni berapa bab? 5 bab saja, tak lebih tak kurang 5 bab. Betul? Dan puan-puan tahu tak, kebanyakan bab-bab yang kita belajar ni tujuannya untuk apa? Sebenarnya para ulama nak bagi kita faham yang mana hukum dengung, yang mana hukum tak berdengung. Persoalannya, Ustaz, hukum dengung tak dengung ni dalam kesalahan mana, Ustaz? Kalau kita salah baca, adakah kesalahan kecil ke kesalahan besar? Jadi sebelum kita ulang kaji ringkas kita, saya nak tuan-tuan puan-puan rujuk dulu buku hijau sebentar. Boleh tak? Pada muka surat yang awal. Puan-puan, silakan buka muka surat yang merujuk kepada kesalahan-kesalahan dalam pembacaan Al-Quran. Muka surat yang ke-9. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, saya nak semua para pelajar saya faham. Selama ni yang kita belajar dengung tak dengung, lantun tak melantun bacaan, qol-qolah ya. Puan-puan tu termasuk dalam hukum mana? Kesalahan besar ke kesalahan kecil dalam baca Quran? Jadi untuk itu, puan-puan rujuk muka surat 9 ya, buku tajuk Ustaz. Cuba baca tajuk besar di atas. Kesalahan dalam pembacaan Al-Quran. Kita kena tahu ni tuan-tuan puan-puan, sebagai umat Nabi, sebagai orang yang membaca Quran, kita kena tahu apa betul-betul kesalahan. Dan kesalahan kalau kita buat dengung tak dengung ni termasuk dalam kesalahan besar ke kecil? Mari saya terangkan. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kesalahan bacaan Quran ni terbagi kepada 2 je. Yang pertama disebut kesalahan jali. Sebut dia kesalahan jali. Yang kedua di bawah tu kesalahan kafi. Apa dia jali? Jali ni maksudnya kesalahan yang terang, yang jelas, yang nyata. Ataupun kita boleh kabur sebagai kesalahan yang besar. Kata ulama apa? Bentuk kesalahan yang boleh merosakkan makna kalimah atau ayat. Bila merosakkan makna kalimah atau ayat, maka ada juga setengah ulama mengatakan kesalahan ini adalah kesalahan yang besar yang sepatutnya kita elakkan ketika membaca Quran. Dan kata ulama apa lagi dia? Kesalahan ini dapat dikesan oleh ahli Al-Quran. Siapa ahli Al-Quran? Mana orang yang pandai baca Quran, yang hebat hukum tajwidnya, faham hukum tajwid. Dan umum. Siapa umum? Umum tu kita lah, pada jemaah ni kita lah umum tuan-tuan puan. Dan puan-puan, ada apakah 4 bentuk kesalahan besar dalam pembacaan Quran? Yang pertama cuba sebut kesalahan makhraj huruf. Tahu tak apa makna itu? Makhraj huruf ni apa? Tempat keluar bunyi huruf. Tempat keluar bunyi huruf. Puan-puan, masa kecil-kecil dulu puan-puan belajar tak makhraj huruf? Tak belajar? Okey, masa kecil-kecil dulu kita belajar apa? Iqra ke mukadam? Majoriti kita mukadam kan. Kalau yang sekarang ni anak kita yang bawa yang model-model ni biasanya belajar Iqra. Dalam kita belajar mukadam ada tak kita diajar sebut huruf? Alif, ba, ta, jim, ha, kha sampai dah kepada huruf ya. Ada ke tidak? Puan-puan, semasa ustaz tu mengajar kita, tak kisahlah siapa yang mengajar kita macam saya, atuk saya mengajar saya. Kebetulan atuk saya memang guru Al-Quran. Jadi semasa dia menyebut alif, ba, ta, dia tunjuk alif tu bunyi kat mana, ba bunyikan apa. Maka itu semua namanya makhraj huruf. Cuma tidaklah detail, terlampau detail diceritakan secara umum sahaja. Itu namanya makhraj huruf. Maknanya makhraj huruf ni, apa kata ulama? Tempat keluar bunyi huruf. Jadi tuan-tuan, rupa-rupanya huruf-huruf Al-Quran ni sensitif. Kalau puan-puan salah sebut, tukar sebutan huruf, dia akan merosakkan makna. Contoh yang paling senang, kalau kita baca Fatihah. Saya tak nak ambil contoh yang bayang-bayang. Ambil baca Fatihah senang cerita. Ayat Fatihah, ayat pertamanya apa? Ayat surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca gitu boleh baca ni. Tapi tak semua orang boleh baca gitu. Mungkin ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Hak pedas jadi kha. Puan-puan, lain maknanya puan-puan. Kalau belajar bahasa Arab tahulah dia. Puan-puan, kalau Ar-Rahmanir-Rahim maknanya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan, kalau puan-puan tukar kepada huruf lain, makna ayat tadi sudah berubah. Apa yang saya faham dah, saya belajar dengan arwah tok-tok guru saya. Kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Mengeram.
Allah mengeram perempuan. Ya Allah, kita menyamakan Allah dengan ayam pula perempuan. Yang mengeram tu ayam, itik. Tetapi Allah tidak mengeram tuan. Jadi kita sudah merendahkan martabat Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah. Jadi tuan-tuan puan, seeloknya baca ha ke baca kha? Ha pedas. Maka belajar dah dengan mana-mana ustaz macam mana sebut ha dengan betul. Rupa-rupanya nak sebut ha ni mesti guna tengah kerongkong. Dia tak boleh guna atas. Kalau atas nanti jadi jadi bunyi kha. Jadi kha yang ada titik satu di atas tu. Jadi puan-puan berhati-hati dengan sebutan ha. Dan dalam surah Fatihah, ha pedas banyak ke tidak tuan? Banyak. Ada berapa banyak itu? Tak, Ustaz tak nampak surah Fatihah. Jawabnya 5. Jawabnya 5. Antaranya Ar-Rahmanir-Rahim ataupun Alhamdu. Itu ha pedas itu. Jadi tuan-tuan puan saya doakan ya satu hari nanti tuan-tuan puan mahir tahu menyebut ha pedas dengan betul. Jadi puan-puan nampak tak kesalahan besar yang pertama tadi? Kalau kita salah sebut huruf, maka makna kalimah tadi sama ke berubah maknanya? Berubah. Dan itu kesalahan yang besar ke kecil? Kesalahan besar. Puan-puan jangan salah baca. Satu lagi contoh yang saya teringat masa saya belajar dulu. Arwah tok guru saya. Dia kata apa tahu? Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim itu qaf ke kaf? Qaf. Kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim, apa maknanya? Ubah lain maknanya tuan. Kalau puan-puan dengar, mesti puan-puan takut nak baca huruf kaf. Mesti kita akan baca qaf. Kalau ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Al-mustaqim jalan yang lurus. Tapi kalau puan-puan baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kemenyan Arab. Itu dia tuan-tuan. Jadi kalau kita tengah sembahyang terindu bau kemenyan Arab, rupa-rupanya kita minta dengan Allah kemenyan. Pasal apa? Bacaannya mustaqim, jadi kaf. Jadi berhati-hati ya, puan-puan dengar bacaan anak cucu di rumah. Kalau ada yang baca ihdinas siratal mustaqim, maka tolong tegur, bukan mustaqim tetapi mustaqim. Qaf. Huruf qaf itu tebal ke nipis? Tebal. Dah cukup. Itu contoh kesalahan makhraj huruf. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Jadi saya doakan mudah-mudahan puan-puan dapat mengelakkan kesalahan yang pertama ya ketika menyebut huruf. Dan kalau puan-puan tak pasti bagaimana makhraj huruf, tempat keluar bunyi huruf, puan-puan boleh bertanya dengan ustaz bila-bila masa, sama ada dalam kelas ataupun di luar kelas kita. Boleh bila-bila masa. Kesalahan yang kedua puan, cuba sebut kesalahan tanda-tanda bacaan. Kesalahan tanda-tanda. Tahu tanda bacaan? Tanda bacaan tu apa? Baris. Tak semestinya baris. Tanda bacaan ni simbol. Simbol yang ada dalam Quran. Ialah termasuklah baris yang puan sebut tadi. Tetapi ada tak dalam Quran satu? Ada tak tanda mati? Ada tanda pemanjang? Ada. Banyaklah tanda-tanda dalam Quran tu. Nanti kalau puan-puan panjang umur belajar dengan ustaz, nanti dalam tajuk tahap 3 puan-puan akan belajar sebanyak 13 tanda bacaan dengan ustaz, insya-Allah. Tapi yang famous yang selalu kita nampak tanda bacaan dalam Quran apa tadi? Yang puan sebut tadi apa? Baris dah. Baris yang satu di atas, baris dua dan sebagainya ya. Jadi puan-puan itu kesalahan yang besar kalau kita salah baca. Contohnya lah, dah elok-elok kita duk baca selama ni Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bacanya begitu. Tiba-tiba, ustaz saya rasa hari ni saya nak tukar dah ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kompong bacaan kita tidak sah. Kompong bacaan kita termasuk dalam kesalahan yang besar. Ataupun mungkin kita tak perasan. Kita membaca pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dekat iya dengan wa iya tu ada sabdu tak? Ada sabdu tak? Ada dah. Tuan-tuan tak payah sebab surah Fatihah bukan surah lain. Kan surah Fatihah tahri dah kita baca kan. Jadi dekat iya dengan wa iya tu ada sabdu. Puan-puan kalau buang sabdu, contohnya iya, wa iya, kita baca gitu. Puan-puan tahu tak maknanya sudah berubah. Jadi puan-puan ada sabdu dengan tak ada sabdu, dia akan merosakkan makna ayat tersebut sekiranya kita buang sabdu pada kalimat tersebut. Nanti saya ceritakan dalam pembincangan surah Fatihah apa makna kalau iya dengan iya. Iya dengan iya apa makna? Nanti saya cerita lebih lanjut dalam sesi pembacaan surah Fatihah akan datang. Tapi saya nak rapor di sini bahawa kesalahan tanda bacaan merupakan kesalahan kecil ke besar? Kesalahan besar sebab dia boleh merosakkan makna ayat. Baik, yang ketiga puannya, kesalahan hukum mat. Sebut kesalahan hukum mat. Dah belajar hukum mat? Belum. Dengan saya belum, tapi dengan ustaz lain mungkin perempuan dah belajar. Masa mukadam dalam buku
mukadam kita dulu ada tak belajar hukum mat? Ada ke tak ada? Mana tak ada? Ada perempuan. Cuba bagi Ustaz test tentang perempuan. Kalau Ustaz Eja macam ni, perempuan boleh baca tak? Ba alif mati di atas. Panjang pendek? Panjang. Kalau perempuan baca ba alif mati di atas ba. Ni, rotan perempuan. Kena rotan dengan cikgu. Dulu bila Ustaz mengajar, ba alif mati di atas ba. Jim alif mati di atas ja. Dal alif mati di atas da. Dua harakat. Perempuan yang namanya dua harakat bacaan panjang tadi, itu namanya hukum mat. Jadi masa kecil-kecil belajar tak macam tu. Siapa tak belajar, mungkin perempuan baru muka surat 1 dengan 2 je lah perempuan. Sebenarnya kita belajar. Itu sebabnya Alhamdulillah, dulu tuan-tuan perempuan walaupun tok guru kita garang, tapi akhirnya kita dapat khatam mukadam. Bila khatam mukadam, baru kita boleh baca Quran. Betul? Jadi perempuan kena khatam dulu mukadam. Dalam mukadam, kita ada diajar dengan ejaan. Macam tadi lah, ba alif mati di atas ba, ba waw mati depan bu, ba ya mati bawah bi. Sambung ba mu bi. Alhamdulillah. Sah tentang perempuan dulu, sekarang mukadam dulu ya. Jadi tuan-tuan kata ulama, sekiranya kita buang huruf mat tadi, contohnya ba alif mati di atas ba, perempuan baca satu harakat je kan? Perempuan buang huruf mat tadi, makna kalimah itu sudah berubah. Nanti saya tunjukkan di masa akan datang dalam sesi pembelajaran Fatihah apa makna kalau kalimah itu ada huruf mat dengan tak ada huruf mat. Nanti saya tunjukkan akan datang. Tapi saya nak madukan di sini, bila kita baca Quran, kalau ada huruf mat, maka kalimah itu, huruf itu mesti dipanjangkan bacaan. Dan hukum mat ni, harakat yang dibenarkan dalam hukum mat berapa ya? Kita boleh baca 2 lagi, boleh baca 4 lagi, boleh baca 5 lagi, boleh baca 6 lagi. Tak apalah tuan-tuan perempuan tak belajar lagi peringkat yang lebih tinggi. Sebenarnya dalam tilawah Al-Quran, baru-baru ni tilawah Quran peringkat antarabangsa, tuan-tuan perempuan ya, Allahu Akbar. Muncul ni qari'ah negara kita dapat nombor 1. Alhamdulillah, hebat betul. Maknanya dah menunjukkan kita ni orang Melayu betul. Hebat baca Quran, tapi dengan syarat kita belajar lagi. Sebelum kita duduk atas pentas tu tuan-tuan. Kalau macam kita orang awam duduk atas pentas, jawab ni tak ada markah lah tuan-tuan. Silap-silap negatif. Jadi inilah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebenarnya dalam tilawat Al-Quran, contohnya baru-baru ni ya, dekat TV, korang tengok ya, korang panjang tak bacaan di hujung-hujung ayat ni? Panjang tak? Sebenarnya dalam tilawat Quran kita boleh panjangkan lebih daripada 6 harakat. Macam saya belajar dulu, saya masuk tilawat Quran, ustaz saya kata, untuk hukum mat alif tersebut, kamu boleh panjang sampai 13 harakat. Itu sebab kalau korang dengar tilawat Quran, bacaan di hujung-hujung kalau ada ma'arif tersebut tu panjang lebih daripada 6 harakat. Dia boleh sampai 13 harakat mengikut lagu-lagu ataupun lagu yang kita bawakan dalam tilawah Quran tersebut, dalam bacaan Quran kita. Begitu juga dengan azan. Korang biasa dengar azan, panjang ke pendek dekat hujung ayat tu? Contohnya hayya 'alas shalah. Panjang ke pendek? Panjang, lebih 6 harakat tu boleh, asalkan biasanya syaratnya mesti ada lagu. Lagu apa? Lagu-lagu Al-Quran. Bukannya lagu joget lambat, ibarat bukan betul baik, bukan lagu Melayu, tetapi lagu-lagu Al-Quran. Antara lagu-lagu Al-Quran siapa tahu? Antara nama-nama lagu-lagu Al-Quran, Bayati, Sabah, Hijaz, Nahwan, Rashiqah dan Dihardah. Itulah antara lagu-lagu Quran. Jadi tuan-tuan perempuan tak apalah. Ya, sekarang ni yang paling mustahak dalam kesalahan yang ketiga tadi, kesalahan hukuman, maknanya jangan kita mengadakan ataupun membuang bacaan mat ketika mana kalimah itu ada huruf mat. Huruf mat ada berapa? 3. Apa dia? Alif, waw, ya. Jadi kalau nampak alif, waw, ya ni digabungkan dengan huruf-huruf lain sebelumnya, maka huruf itu mesti dipanjangkan paling kurang berapa harakat dia? 2, 4, 5 atau 6 harakat. Kebiasaannya lah begitu, tapi sebenarnya boleh lebih daripada 6 harakat kalau ada taranum ataupun lagu-lagu Al-Quran. Jadi insya-Allah akan datang saya akan detailkan balik berkenaan dengan hukuman kesalahan-kesalahan dalam hukuman ini, dalam kesalahan yang besar ya. Baik, dan yang keempat, kesalahan wakaf dan ibtidah. Sebut Kesalahan wakaf. Wakaf dan ibtidah. Apa dia wakaf kan?
Tempat berhenti. Tidak. Tempat mula. Tempat kita nak mula ataupun mula bacaan. Kadang-kadang kita dah berhenti tak tahu nak mula kat mana. Tengok kiri kanan tak ada orang, sambung je lah ustaz. Tuan-tuan perempuan, kemungkinan apa yang kita sambung itu mungkin merosakkan makna ayat. Jadi insya-Allah sampai masanya nanti akan datang, tuan-tuan akan belajar tentang wakaf jadi tidak dengan ustaz ya. Pada ujian tahap yang ketiga akan datang. Dan apakah hukumnya kita melanggar 4 kesalahan tadi dalam pembacaan Quran kita? Jawabnya adalah haram dan berdosa mengikut jumhur ulama. Majoriti ulama kata kalau kita melanggar keempat-empat kesalahan bacaan tadi, maka hukumnya haram dan berdosa. Tapi tengok keadaan juga. Kalau kita tak sengaja, mungkin dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab saya teringat pesan arwah tok guru saya, tuan-tuan puan, kalau boleh selepas kita habis mengaji, puan-puan berdoa sekejap. Sebelum tutup Quran, sebelum kita cabut tu, puan-puan dan tutup Quran tu, puan-puan berdoa. Ataupun sebelum tutup Quran kita berdoa, ya Allah, Engkau ampunkanlah kesalahanku ya Allah ketika aku baca Quran tadi ya Allah. Sesungguhnya aku ni atau sesungguhnya saya ni adalah hamba-Mu yang sangat lemah dalam pembacaan Quran. Engkau terimalah bacaanku tadi ya Allah sebagai satu ibadah di sisi-Mu ya Allah. Kita berdoa pada Allah, kita minta ampun pada Allah. Boleh tuan-tuan? Itulah ya, tak payah, tak susah pun, tak payah guna bahasa Arab, guna bahasa lain pun Allah faham ya. Jadi tuan-tuan puan-puan, arwah tok guru saya pesan sebelum kita tutup Al-Quran ataupun sebelum kita bangun, kita bangkit daripada baca Quran, puan-puan berdoalah minta ampun pada Allah kerana kita tak tahu dalam bacaan kita tadi mungkin ada kesalahan-kesalahan yang besar yang kita langgar ketika baca Quran ya. Okeylah tuan-tuan puan-puan, nampaknya Adi tak usah sebut tadi dalam 4 kesalahan besar tadi. Ada tak usah sebut berkenaan dengan hukum dengung tak dengung? Tak ada ya. Bermakna hukum dengung tak dengung yang kita belajar sekarang ni rupa-rupanya termasuk dalam kesalahan yang kedua. Disebut sama-sama kesalahan kafi. Apa makna kafi? Bersembunyi atau tidak nyata. Dan ada juga ulama tafsir sebagai kesalahan yang kecil. Apa makna kesalahan yang kecil? Iaitu bentuk kesalahan yang tidak merosakkan makna kalimat ataupun ayat. Dan kesalahan ini hanya dapat dikesan oleh ahli Al-Quran saja. Maknanya orang yang betul-betul faham tajwid saja yang dapat kesan kesalahan ini. Macam kita orang awam biasanya yang faham tajwid sikit-sikit itu dapat kesan. Tapi kalau tak belajar tajwid apa pun, tak tahu tajwid, maka kita tak boleh kesan kesalahan pembaca Quran tersebut. Jadi apakah bentuk-bentuk kesalahan kafi? Yang pertama sebut kesalahan hukum gunnah dan izhar. Kesalahan hukum gunnah dan izhar. Dah belajar ke gunnah dengan izhar? Dah. Kalau dah belajar cuba khabar Pak Ustaz. Apa makna gunnah? Dengung. Apa makna izhar? Terang nyata jelas. Alhamdulillah. Tuan-tuan puan boleh jawab soalan Ustaz Risau menunjukkan tuan-tuan dah belajar lah. Alhamdulillah. Oh, rupa-rupanya selama ni yang tu kita baca kesalahan gunnah dan izhar ni termasuk dalam kesalahan yang kecil yang tak merosakkan makna. Contohlah dalam Fatihah ada tak hukum dengung dalam Fatihah kita ada tak? Ada ke? Tak ada. Amta alaihi. An'amta. An'amta tak dengung tuan-tuan. Sebenarnya dalam Fatihah tak ada hukum dengung. Yang ada hukum izhar. Ni pada sebutan an'amta. Cuba sebut. An'amta. Dengung tak dengung tu? Yang tu tak dengung. Tak dengung tu masuk dalam hukum apa? Izhar. Izhar yang tadi tuan-tuan sebut lah. Izhar. Jadi tuan-tuan, ada ke tidak jemaah di luar sana yang dimungkan bacaan? Contohnya siratal ladzina an'amta alaihim. Dia dengung kat situ. Ada tuan-tuan, orang yang tak belajar mungkin dia dengungkan kat situ. Macam kita dah belajar, alhamdulillah. Jadi kalau berlaku kesalahan begitu, maka dia bukan kesalahan yang besar, hanya kesalahan kecil. Dan biasanya kesalahan kecil tadi dia tak merosakkan makna. Dan hukum melakukan kesalahan kecil tadi, kata ulama, lebih kepada makruh ataupun mengaibkan. Apa yang mengaibkan? Maksudnya tidak mengikuti kaedah yang betul dalam pembacaan Quran. Jadi tuan-tuan, perkara yang makruh ni kata ulama-ulama Quran, kamu jangan buat selalu. Buat sekali-sekali tak apa, ataupun tak sengaja tak ada masalah. Tapi kalau dah setiap kali baca Fatihah itu yang kita baca salah, maka itu termasuk kesalahan yang makruh ataupun kesalahan yang kecil dalam pembacaan Quran. Dan kesalahan yang makruh, kalau kita ulang banyak kali dalam baca Quran, kata ulama, hukumnya jatuh kepada haram dan berdosa. Jadi tuan-tuan, sekali lagi Ustaz nak tanya, faham tak apa makna makruh? Tahu tak apa makna makruh? Buat tak? Ia dah boleh buat, tidak berdosa tinggal. Alhamdulillah. Jadi perkara
perkara makro ni elok buat ke elok tinggal aja? Elok tinggal lah ustaz, jangan buat. Sebab tadi ustaz khabar, perkara makro kalau buat banyak kali lama-lama jatuh kepada haram dan berdosa kepada kita. Jadi puan-puan, sebaik-baiknya dia elakkanlah perkara yang makro, jangan dibuat ya. Tapi kalau sekali-sekala kita tak sengaja buat itu mungkin dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau banyak kali takut jatuh kepada haram dan berdosa. Baik, yang kedua tuan-tuan perempuan, kesalahan sifat tebal atau nipis. Ikutlah. Kesalahan sifat tebal dan nipis. Puan-puan dah belajar tak tebal nipis baca huruf kita? Dah belajar belum? Belum. Dengan saya belum. Dengan ustaz lain mungkin dah belajar. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, dalam hal ini saya tunjukkan dalam bracket, cuba sebut hukum ra, Hukum roh dan alif lam al-jalalah. alif lam al-jalal. Okey, tuan-tuan perempuan, semasa kita baca Fatihah, jumpa tak huruf ra? Rabbil Jumpa tak huruf ra? Antaranya Rabbil Ar-Rahmanir Rahim. Ra kat situ kan? Tak payah usah tulis dah tuan-tuan perempuan ya. Rasa-rasa tu selama ni tuan-tuan baca tebal ke nipis ra tadi tu? Tebal, tapi al-mahlul kerana kita tersalah, tergeliat lidah dan sebagainya, kita baca pula nipis. Contohnya Ar-Rahmanir Rahim. Contoh, tuan-tuan kalau baca gitu, hukum bacaan kita jatuh kepada makruh, kesalahan kecil dalam baca Quran. Dan kalau boleh kesalahan kecil ni janganlah dibuat selalu sangat ataupun dibuat kerap dalam pembacaan Quran ya. Jadi tuan-tuan perempuan tolong elakkan daripada membaca nipis pada Ar-Rahmanir Rahim. Begitu juga dengan kalimah Allah. Dalam surah Fatihah ada tak kalimah Allah? Ada berapa? Dah, Ustaz tunjuk berapa ni? Ada dua dah, tak pasal dah dari Ustaz tunjuk dua. Ada dua, yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua Alhamdulillah. Semasa tuan-tuan baca Bismillah tu tebal ke nipis je? Tebal ke nipis? Ada yang jawab tebal tadi, jawabnya nipis. Kalau tuan-tuan baca tebal Bismillahirrahmanirrahim, hukumnya makruh. Sah tak sah bacaan? Kata ulama sah. Tetapi hukumnya makruh pada bacaan kamu sebab kamu sudah membaca dengan tebal. Sedangkan bismillah itu hukumnya nipis. Begitu juga dengan alhamdulillah, itu juga nipis. Mana ada Tok Imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Tak ada Tok Imam baca gitu tuan-tuan perempuan. Kalau Tok Imam baca gitu mungkin dia tak sengaja ataupun tersilap pada waktu itu. Pada waktu lain mungkin dia akan betulkan. Sebenarnya dalam bacaan surah Fatihah, kedua-dua nama Allah mesti dibaca dengan nipis. Mesti dibaca dengan apa tuan? Nipis. Iaitu Bismillahi nipis, Alhamdulillahi juga nipis. Baik, settle dua kesalahan kecil. Yang ketiga, kesalahan hukum mat. Sebut dalam bracket menambah, sebut Menambah atau mengurangkan harakat. mengurangkan harakat. Ini juga mungkin berlaku pada tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya lah, dalam bacaan hukum mat ni tadi kita sebut berapa harakat? 2, lagi 4, lagi 5, lagi 6. Dan boleh sampai 13 harakat ya. Jadi tuan-tuan puan-puan, okey, kita ambil yang basic 2, 4, 5 atau 6. Puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Contohnya saya nak tunjukkan pada surah pada bacaan Waladhdallin dalam surah Fatihah kita. Waladhdallin kalau ikutkan kena baca berapa harakat? Kenapa 6 harakat? Kenapa 6 harakat? Dia ada tutur. Tak pula biar Ustaz jawab. Hukumnya mad lazim kalimi musaqqal. Sebut kalimi musaqqal. Itu sebab kena baca 6 harakat. Kata ulama, bila sebut mad lazim adalah mad apa? Mad itu panjang lazim. Lazim tu apa makna? Biasa. Susah lah tuan-tuan perempuan tak belajar lagi hukum mad. Tapi tak belajar lagi dengan saya pun. Lazim ni dalam arti tajwidnya merujuk kepada wajib. Lazim tu bukan biasa, lazim tu wajib. Wajib apa? Wajib 6 harakat. Apa tu Ustaz? Kalau saya baca 4-5 berdosa ke saya Ustaz? Jawabnya tak berdosa. Dia hanya sekadar kesalahan kecil. Contohnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 4 harakat je. Sah tak bacaan kita? Kata ulama sah. Tetapi hukum bacaan kamu makruh. Jadi puan-puan nak buat kalau makruh ni elok buat, elok tinggal. Kalau tinggal maka kita kena baca lah berapa harakat ni? 6 harakat. Cuba baca Waladhdallin 6 harakat. Alhamdulillah, layak jadi Tok Imam. Alhamdulillah. Siapa yang baca 4-5 tak payah jadi Tok Imam tuan-tuan perempuan. Sebab
jemaah di belakang kita kadang-kadang dia lebih tinggi ilmunya daripada kita. Kadang-kadang dia lebih, macam saya dulu tuan-tuan puan, saya bertugas dulu mula-mula saya bertugas di Jabatan Agama Islam Selangor, saya ditempatkan di Masjid Mujahidin tu, dan masalah utama dekat Rombok tu. Rupa-rupanya jemaah kita ni, tuan-tuan puan kena tengok juga, jemaah kita ni bukan sembarangan. Kadang-kadang ada jemaah yang hafiz, yang hafizah, dan kami pernah ditegur oleh jemaah, "Ustaz, tolonglah jangan baca surah yang sama, bacalah surah-surah lain juga." Kadang-kadang ada tok imam ni suka baca surah sama je perempuan. Jadi kami ditegur, kami tok imam ditegur. Oh, tak apa, kan kita terima teguran, no, tak ada masalah. Dan kami tukarlah, kami tukar dengan surah-surah yang lain mengikut solat waktu fardu yang kita jadi imam. Jadi tuan-tuan, kita tegur tak ada masalah. Ini menunjukkan makmum kita ni berilmu ataupun peka dengan apa yang kita baca, ya. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah kita terima teguran tu, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan, berbalik kepada hukum mat tadi, maknanya di sini jangan kita menambah atau mengurangkan harakat. Contohnya waladhdallin tadi, kalau kita baca 4-5 harakat, apa hukum bacaan kita? Makruh. Dia termasuk dalam kesalahan besar ke kecil? Kesalahan kecil lah dia dalam baca Quran. Dan kesalahan kecil ni, tuan-tuan, dia bersifat makruh ni, elok dibuat selalu ke elok jangan dibuat? Elok ditinggalkan, jangan dibuat selalu. Dan kalau sekali-sekali Ustaz kurang je harakat saya, Ustaz semput nafas saya, Ustaz saya dah 4-5 je Ustaz, maka tuan-tuan, bacaan tuan-tuan lebih bersifat makruh, dia tidak merosakkan makna, ya. Jadi insyaAllah akan datang saya tunjukkan contoh-contoh yang lain pula, ya, tentang kesalahan hukuman. Dan yang terakhir cuba sebut kesalahan hukum qalqalah. Kesalahan hukum qalqalah. Dan belajar belum dengan Ustaz? Dah. Betul, baru kami belajar bulan sudah Ustaz, hukum qalqalah. Qalqalah tu apa? Lantun, hukum lantun, ya, ataupun menyetor ataupun kita buat. Dan adakah semua huruf-huruf Quran kena melantun? Tidak. Ustaz ajar kami hanya berapa huruf qalqalah? 5. Apa dia? Qaf, ta, ba. Kejap Ustaz, saya nak tengok letak kejap Ustaz. Saya boleh letak betul perempuan dia. Qaf, ta, ba, jim, dan bukannya banyak, tak sampai 15, tak sampai 50, pun hurufnya 5 aja tuan-tuan. Qaf, ta, ba, jim, dan. Maka hukum qalqalah ni tuan-tuan, rupa-rupanya terbagi kepada 3, betul? Kita ada sughra, kita ada kubra, dan kita ada akbar. Dan tuan-tuan, yang Ustaz ajar selama ni, adakah sama cara lantunan ketiga-tiga hukum qalqalah ini? Tak sama. Kalau sughra sederhana, kalau kubra kuat, kalau akbar sangat kuat. Tapi sangat kuat tu tak payah sampai menjerit tuan-tuan, tetapi lebih kepada lantun yang lebih kuat daripada kubra tadi. Baik, tuan-tuan, cuba dengar Ustaz baca ayat ni. Dalam surah Al-Ikhlas. Puan suka tak baca surah Al-Ikhlas? Ya. Suka dah Ustaz. Kami dah hafal lama dah surah Al-Ikhlas. Sampai tengok Quran tuan-tuan, ya. Kalau Ustaz baca gini dah tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Cuba ikut. Qul huwallahu ahad. Ahad. Semua? Ahad. Namanya qalqalah apa? Saya tanya. Namanya qalqalah kubra. Tapi bukan semua orang boleh baca gitu. Kadang-kadang dulu masa saya kecil-kecil saya suka, kalau dalam solat tarawih, saya suka round surah-surah di kampung saya itu, saya dengar tok imam macam mana tok imam baca. Rupanya ada juga tok imam kampung yang baca qul huwallahu ahad Allahus samad, langsung tak bunyi qalqalah. Bila tak bunyi qalqalah, adakah itu kesalahan ke tidak kesalahan? Itu kesalahan dalam baca Quran, termasuk dalam kesalahan kecil ataupun kesalahan kafir yang tidak merosakkan makna. Tapi tuan-tuan, kalau tiap malam tok imam baca surah Al-Ikhlas masa solat tarawih tuan-tuan, kalau itulah menjadi tabiat kepada dia, takut nanti jatuh kepada haram. Maka tok imam kena sedarlah bahawa itu adalah kesalahan dalam pembacaan Quran. Bukan saja tok imam, kita ni orang awam pun kena sedar. Kalau malam pertama qul huwallahu ahad Allahus samad, kita tak sedar. Malam kedua kena membetulkan qul huwallahu ahad Allahus samad. Ada juga kadang-kadang saya dengar pelajar baca gini, qul huwallahu ahad. Sikit je Allahu akbar. Sedangkan tadi qalqalah apa tuan? Kubra. Kalau kubra kena kuat. Bila kuat, apa masa kuat? Lantun. Iya, lantun dengar betul-betul kat telinga. Jangan qul huwallahu ahad. Sikit je dengar kat telinga. Ataupun qul huwallahu ahad, langsung tak dengar apa-apa. Ada juga. Jadi tuan-tuan, akan datang bila kita baca Quran, kalau kita nampak hukum qalqalah, maka letakkanlah hak pada tempat yang betul pada qalqalah tersebut. Sekali lagi diulang, qalqalah ada berapa jenis? 3. Yang pertama apa dia? Sughra. Yang kedua? Kubra. Yang ketiga
akbar. InsyaAllah nanti kita akan ulang kaji balik semua hukum qaqalah tersebut. Jadi tuan-tuan nampak tak setakat ini dua bentuk kesalahan dalam baca Quran. Yang di atas namanya kesalahan jali, yang di bawah namanya kesalahan kafi. Ada berapa kesalahan jali? Ada 4. Kafi ada 4 juga. Yang mana yang sepatutnya kita elakkan terlebih dahulu? Kesalahan jali dah. Tetapi untuk kesalahan kafi lebih kepada tersembunyi ataupun tidak nyata, dan mungkin kita tak perasan kesalahan ini. Itu sebabnya kalau boleh tuan-tuan perempuan baca Quran, kalau boleh ada orang lain yang menyimak bacaan kita. Sebab apa? Kata arwah tok guru saya tuan-tuan perempuan, kalau kita baca Quran sendiri, jawabnya betul belaka, tak ada sadar tuan. Sebab apa? Tak ada orang simak bacaan. Jadi kalau boleh, bila baca Quran di rumah atau di mana saja kita berada, kalau boleh adalah sahabat kita ataupun guru, orang yang boleh mendengar menyimak bacaan kita. Dan ditegurlah sekiranya ada kesilapan dalam pembacaan. Confirm tuan-tuan, kita tak akan dapat 100% dalam pembacaan Quran kita betul semua. Saya sendiri pun masuk tilawah, paling tinggi pun saya pernah dapat 98%. Itu paling tinggi lah tu. Allahu Akbar. Saya tak akan dapat 100%. Jadi tuan-tuan puan, walaupun ketika itu saya tahu berkenaan dengan hukum tajwid, tahu makna ayat dan sebagainya, tetapi bila masuk tilawah ke keadaan gemuruh dan sebagainya puan-puan, maka itu adalah markah yang paling tinggi. Baru-baru ni tilawah Quran pun markah yang paling tinggi pun mungkin 80 lebih ataupun 90 lebih. Dan dulu Korea kita jadi Johan tilawah Quran dekat antarabangsa paling tinggi pun markah dia 96%. Agak-agaknya kalau kita masuk tilawah berapa markah tuan? Wallahu a'lam. Saya pernah jadi hakim tuan. Ni kisah benar ni. Saya pernah jadi hakim, saya menghakimi peserta-peserta. Ada peserta yang sampai negatif markah tuan. Allah. Kenapa negatif? Pasal kena tolak. Kalau kesalahan besar, saya tolak 1 markah. Kalau 1 kali dia buat kesilapan. Kalau dalam satu muka surat ada 10, 20 kali, bermakna 20 markah kena tolak. Allah. Itu kesalahan besar. Kalau kesalahan kecil, satu kesalahan kecil setengah markah. Jadi ini dah sedikit sebanyak pengalaman saya masa tilawah Quran. Saya pernah jadi qari, saya pernah jadi hakim tilawah. Alhamdulillah, walaupun tak lama tapi pernah jadi hakim tilawah Quran dulu. Alhamdulillah. InsyaAllah saya berhajat satu hari nanti saya nak buat tilawah lah di kalangan pelajar-pelajar saya ni. Kita buat tilawah secara tertutup aja. Maknanya kita buat dalam dewan ni yang gitu ke perempuan. Mana tahu ada bakat-bakat terpendam di hadapan ustaz ni yang boleh tilawah Quran insya-Allah satu hari nanti ya. Baik tuan-tuan, jelas maknanya hukum yang kita sedang belajar pada hari ini iaitu 5 bab di bawah tajuk tahap 1 rupa-rupanya lebih kepada hukum kesalahan kafi, kesalahan kecil dalam pembacaan Quran. Dia tak termasuk dalam kesalahan besar. Kalau kesalahan besar dia lebih kepada makhraj, tanda bacaan, hukuman, wakaf dan ibtidah. Baik, tuan-tuan, mari kita mulakan sesi ulang kaji kita pada bab yang pertama, hukum nun mati dan tanwin. Sila buka nota ni, nota ringkas kita ni. Baik, tuan-tuan, silakan buka nota ringkas kita ya. Mari kita baca tajuk di atas dulu. Apa tajuk besarnya? Hukum tajwid tahap 1. Hukum tajwid tahap 1. Bab 1 hingga 2. Muka surat pertama ni bab 1 hingga 2 je. Tapi puan-puan kalau buka sebelah tu bab 3 hingga 5. Maknanya tuan-tuan, kita buka muka surat 1 dulu, nota 1. Dan untuk nota 1 ni saya bahagikan kepada 3 petak. Petak yang pertama dan kedua lebih fokus kepada hukum nun mati dan tanwin. Sebut petak nombor 3 sebelah kanan sekali itu bab 2 hukum nun mati. Sebut Hukum nun mati. Okey, kita tengok dulu bab 1 hukum nun mati dan tanwin. Puan-puan, saya nak tanya dulu, tulisan saya kat sini ni puan-puan boleh baca ke tidak? Nampak ya? Siapa tak nampak puan-puan photostat lah buat A3 ke, jadi A4 puan-puan buat A3 besar-besar lagi boleh, tak ada masalah. Okey tuan-tuan puan, dipendekkan cerita dalam bab 1 ya, tajuk hukum tadi apa? Nun mati dan Tanwin. tajuk besar ni nun mati dan tanwin. Puan-puan tahu tak nun mati tu apa, tanwin tu apa? Khabar kat ustaz? Kata dah belajar. Nun mati tu apa? Saya kan jawab pada jawapan. Okey, tak apalah usah khabar. Dengar balik. Sebelum ini saya dah khabar dah apa dia nun mati. Nun mati ni kata ulama, cuba ikut ustaz. Huruf nun bertanda mati sama ada nampak matinya atau tidak nampak matinya pada tulisan. Maknanya nun matinya huruf nun bertanda mati
sama ada nampak atau tak nampak mati dalam Quran. Bermakna dalam Quran nanti nun mati ni ada dua jenis. Satu nampak, satu tak nampak mati. Faham tuan-tuan? Itu makna nun mati. Ustaz ada keluar ke dalam periksa soalan macam tu? Jawab ni tak ada. Habis tu kita Ustaz tanya tadi sekadar untuk ilmu supaya tuan-tuan faham. Kalau anak cucu tanya apa dia nun mati, jawab begitu tadi. Sekali lagi diulang, apa dia nun mati? Huruf nun yang berkadar mati sama ada nampak atau tidak nampak matinya pada. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca Quran bersambut mani, seperti mana Quran yang kita baca ni, Quran yang coklat ni, puan-puan akan nampak dua situasi, dua keadaan nun mati dalam Quran. Kadang-kadang nun tu tak nampak mati, tapi kadang-kadang ada juga nun tu nampak mati. Itulah keadaannya. Berbeza dengan Quran lama yang kita baca masa kecil-kecil dulu. Itu namanya Quran Majid. Dalam Quran Majid ada lagi tak sekarang ni? Ada, masih ada dekat Mekah pun masih ada. Masa saya pergi umrah, saya tengok dalam Masjidil Haram, dalam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, saya tengok dekat Al-Quran ada lagi Quran Majid. Tuan-tuan, Quran Majid boleh baca tak? Boleh. Di Quran macam yang kita baca hari ni juga. Cuma kaedah penulisannya berbeza. Kalau Quran Majid tuan ya, semua nunnya nampak mati. Sekali lagi saya ulang. Kalau Quran Majid, nunnya semua nampak mati. Tapi kalau Usmani, nun tu ada yang nampak mati, ada yang tak nampak mati. Yang nampak mati namanya nun apa? Lah nun mati. Yang tak nampak mati namanya apa? Nun mati juga. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Minta maaf tuan-tuan, Ustaz banyak soal jawab ni supaya tuan-tuan perempuan faham apa yang diajar. Allahu Akbar. Dah selesai tentang nun mati. Apa makna tanwin? Baris dua di mana je? Di atas, di bawah atau di depan? Alhamdulillah, ada harapan jadi cikgu di rumah. Boleh ngajar anak cucu di rumah, insya-Allah. Jadi itulah makna tanwin tuan-tuan ya. Sekali lagi saya ulang ya. Tanwin itu maknanya baris dua di atas, baris dua di bawah dan baris dua di depan. Rupa-rupanya dalam Quran kita ni yang kita baca ni selama ni, tuan-tuan, tanwin ni ada berapa bentuk? Ada berapa jenis? Dia ada dua. Ada yang selari, ada yang berselang. Ada selari, ada yang berselang. Tapi kalau Quran Majid, kesemuanya itu adalah selari sahaja, tidak ada berselang. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, itu sebab hari ini kita baca Quran, kalau boleh rujuk kepada Quran bersambut mani sahaja. Baik, dipendekkan cerita dengan boleh-boleh. Apabila nun mati tadi dan tanwin bertemu dengan semua huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu apa? Huruf-huruf Quran lah. Huruf Quran bermula dengan apa? Alif, ba, ta sampai? Ya, berapa jumlah huruf Quran? 29 huruf. Alhamdulillah. Maka kata ulama, terhasillah berapa hukum tajwid? Dah, lambat menjawab ni. Berapa tak buat? 5. Apa yang pertama ya? Sila sebut. Idgham ma'al ghunnah. Pertama. Yang kedua sebut. Tak ada jawapan, baca je. Yang ketiga apa dia? Pandai. Yang keempat apa dia? Allahu Akbar. Pandai. Yang kelima? Masya Allah. Alhamdulillah. Muncul ada nota. Ustaz nampak ada nota. Tersebut ada 5 hukum tadi kan. Dan kata perempuan, kalau ada setengah-setengah ustaz, dia mengajar dia kata apa tahu? Di bawah nun mati dan tanwin ini ada 4 hukum dia kata. Kalau 4 hukum, biasanya ustaz tu dia akan khabar gini. Yang pertama idgham. Dia tak sebut idgham ma'munah, idgham ma'munah, dia sebut idgham aja. Maka dikira satu hukum lah idgham. Kemudian yang kedua ikram. Yang ketiga ikhfa. Yang keempat disebut izhar. Sebenarnya nanti apabila kita belajar detail, rupa-rupanya idgham ni terbagi kepada dua. Satu ma'al gunnah, satu bila gunnah. Jadi kalau dia pecahkan macam tu, total ada berapa? Ada 5 lah. Jadi dalam nota ustaz ni, saya lebih suka cerita semua hukum, 5 hukum di bawah nun mati dan tanwin. Sekali lagi diulang. Yang pertama apa nama hukumnya? Idgham ma'al gunnah. Yang kedua apa dia? Idgham gunnah. Ketiga? Masya Allah. 4? Iya, 5? Masya Allah. Pandai. Alhamdulillah. Kalau ada mana-mana ustaz disebut yang pertama, dia kata izhar halqi. Betul ke tak betul? Yang kedua disebut ikhfa hakiki. Yang ketiga ikhlaq. Keempat idgham bila gunnah. Kelima idgham ma'al gunnah. Betul tak betul? Kalau disebut balik. Jawabnya betul juga tu
Jangan tuan kata, tak betul tu Ustaz Dino ngajar macam ni. Tuan-tuan perempuan, sebenarnya hukum tadi kalau kita sebut terbalik pun tak ada masalah. Jadi berapa hukum tadi? 5. Tapi kalau mengikut kaedah yang saya ajar, tuan-tuan kena mulakan dengan idgham ma'al gunah, diikuti dengan idgham bila gunah. Jadi dua hukum ni kita fokuskan kuliah kita hari ini pada dua hukum ini, dan mudah-mudahan saat lagi bila kita baca Quran, tuan-tuan kenal di mana idgham ma'al gunah, di mana idgham bila gunah dalam bacaan Quran kita. Silakan, mari kita tengok tuan-tuan ini. Terlebih dahulu tuan-tuan kena tahulah apa makna idgham ma'al gunah. Apa makna idgham tuan? Masuk. Dah ada kat situ dah. Ma'al gunah serta dengung, ataupun setengah ulama kata bersama dengung pun boleh jugalah. Serta dengung, bersama dengung, sama lah tu tuan-tuan ya. Dan tuan-tuan, apa makna dengung di sini ya? Dengung tu bunyi sengau. Tak ada kat sini dengung tak. Tapi Ustaz dah bagi tahu dalam kuliah Ustaz sebelum ni kan. Sekali lagi diulang, apa makna dengung? Bunyi sengau. Bunyi sengau mesti di mana? Dalam rongga hidung kita. Berapa lama nak bunyi dengung? Dua apa? Dua harakat, bukan dua rakaat tuan-tuan. Dua harakat. Kadang-kadang anak murid saya sedang jawab soalan. Dua rakaat, bukan dua rakaat. Dua harakat. Okey, baik. Jadi tuan-tuan faham tak apa makna dengung di sini? Kalau ada cucu tanya kepada kita, dengung tu merujuk kepada bunyi sengau. Bunyi sengau kat mana? Itu. Dalam rongga hidung. Berapa lama nak bunyi sengau? Dua harakat. Maksudnya? Dua harakat tu maksudnya apa? 2 kali. Dua kiraan. Nak kira dengan apa? Kira dengan jari. Tuan-tuan tak payah ambil stopwatch dan sebagainya untuk nak mengira dua harakat ya. Dan jangan samakan dua harakat tu macam 2 minit pula. Kalau 2 minit apa tuan-tuan? Dia 2 saat ataupun 2 second ya. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Dalam hukum ini seterusnya Ustaz sebut apa tu? Cara mengenali. Macam mana nak kenal hukum idgham ma'al gunah? Okey, untuk nak membaca nota Ustaz ni, tuan-tuan baca daripada kanan ke kiri. Okey, cuba ikut Ustaz. Bagaimana cara nak kenal idgham ma'al gunah? Apabila nun mati ikut Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan ya waw mim nun dalam 2 kalimah saja. dalam 2 kalimah saja. Boleh baca gitu tuan-tuan? Boleh ya, terangkan begitu pada anak cucu di rumah. Sekali lagi diulang. Bagaimana cara nak kenal idgham ma'al gunah? Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan ya waw mim dalam 2 kalimah dalam saja. 2 kalimah sahaja. Bukan bermakna tuan-tuan nun mati atau tanwin itu jumpa dengan 4 huruf. Tidak. Maksudnya bertemu dengan salah satu lah daripada 4 huruf yang dinyatakan tadi ya. Dan apakah makna 2 kalimah di sini? 2 kalimah. Apa makna 2 kalimah? Tak apalah, biar Ustaz jawab. Maksud 2 kalimah di sini Ustaz dah terangkan dulu kan? Cuba Papa tengok nota yang sebelum ni ya. Maksud 2 kalimah adalah, cuba sebut huruf nun mati atau tanwin berpisah tulisan dengan ya waw mim nun. Sekali lagi diulang. Apa makna 2 kalimah? Huruf nun mati atau tanwin berpisah tulisan dengan ya waw mim nun. Jadi kita ni tak faham makna bahasa Arab, tak faham makna ayat Quran. Maka nanti puan tengok dalam tulisan nun mati atau tanwin mesti berpisah pada tulisannya dengan ya waw mim nun. Alhamdulillah. Minta maaf tuan-tuan, saya kena bercakap kuat begini supaya perempuan tidak terlelap di belakang saya. Kadang-kadang nama saya ni saya cakap macam ni pun ada yang terlelap. Tak apa, saya bisa kebaik. Mungkin tuan-tuan perempuan penat jaga cucu, jaga anak di rumah ya. Tak apalah tuan-tuan, yang penting tuan-tuan berada dalam kelas ustaz pada waktu ini. Alhamdulillah. Seterusnya, bagaimana kaedah bacaan? Cuba ikut ustaz. Masukkan nun mati atau tanwin ke dalam ya waw mim nun dan dengung 2 harakat. Kat sini saya ada hijau. Patutnya 2 harakat bukan 2 hakarat. Terbalik pula ada hijau ya. Tak apa tuan-tuan sini maklum. Sekali lagi diulang. Bagaimana kaedah bacaannya? Masukkan nun mati atau tanwin ke dalam ya waw mim nun dan dengung 2 harakat. Faham ke tidak?
Maknanya step yang pertama, tuan-tuan kena masukkan nun mati atau tanwin. Bila dah masukkan nun mati atau tanwin ke dalam huruf mana? Ya waw mim. Ya waw mim nun. Ini bermakna nun mati dengan tanwin tu sat lagi bunyi ke tak bunyi? Bunyi ke tidak? Dah salah nak jawab ustaz, bunyi ke tak bunyi? Bunyi tak bunyi? Tuan-tuan perempuan, cuba bayangkan begini. Ini, cuba bayangkan begini. Kalau kita masuk rumah kita, perempuan dah masuk rumah, pintu dah tutup, perempuan nampak lagi ke tak daripada luar? Tak nampak. Jawabnya, begitu juga dengan kaedah bacaan nun mati dan tanwin tadi. Bila dah masuk ke dalam ya wa mim nun, ini bermakna huruf nun mati dan tanwin tidak berbunyi lagi. Habis itu apa yang kita nak bunyikan? Bunyi sengau pula. Apa yang kita nak bunyikan? Jawabnya kita nak bunyikan huruf ya wa mim nun. Tapi semasa bunyikan ya wa mim nun sat lagi, puan-puan kena sertakan dengan dengung. Dengung tu apa maknanya tuan? Bunyi sengau. Selama berapa harakat? 2 harakat. Mari kita buktikan dalam bacaan kita. Silakan tengok contoh sebelah kanan, bawah kanan. Sebelah kanan ya. Cuba dengar Ustaz baca dulu. Yukadzibu, sebut yukadzibu. Tengok jari saya. Yukadzibu, sebut yukadzibu. Berapa pergerakan jari kita tadi? 2 second, 2 harakat. Tengok. Yukadzibu, sebut yukadzibu. Kalau puan-puan faham, apa jumpa apa di situ? Nun mati. Nun mati jumpa dengan ya. Masya-Allah. Berapa kalimah? 2. Mana puan tahu 2 kalimah? Dipisah. Apa yang berpisahnya? Nun dan ya. Alhamdulillah ustaz. Sedang belajar 2 kalimah ni ustaz. Maksudnya nanti nun mati dengan ya ni dia takkan bercantum. Dia tidak akan bercantum. Kalau bercantum maka dia bukan idgham al-ghunnah. Dan cara bacaannya begini. Yukadzibu, sebut dan nun mati tu nak dibaca ke tidak? Kenapa tak baca? Sebab dah masuk ke dalam huruf ya. Itu sebab hukum ini namanya idgham. Apa makna idgham? Masuk. Apa yang dimasukkan? Nun mati ke dalam huruf ya. Maka nun mati tu jangan baca. Maknanya kalau dengar tuan-tuan di rumah anak cucu baca gini, man didengung, man dia baca man yukadzibu. Betul ke salah bacaannya? Salah. Yang betul macam mana? Man yukadzibu. Masya-Allah. Tahniah tuan-tuan. Layak boleh ngajar anak cucu di rumah. Tapi kena ingat tu baru satu contoh. Contoh yang kedua. Tengok di bawah ni tuan. Min warai. Okey, tumpukan pada miwa. Apa jumpa apa di situ? Nun mati jumpa waw. Maka saat lagi nak masukkan apa ke dalam apa? Nun mati masuk dalam waw. Bermakna nun mati nak bunyi ke tidak? Tak bunyi. Jadi sekali lagi diulang. Min warai. Sebut alhamdulillah. Saat lagi bila kita baca Quran, kalau jumpa macam ni kan, nun mati jumpa waw berpisah pada tulisannya, maka ini namanya idgham ma'al ghunnah. Contoh yang ketiga di tengah-tengah atas. Wa man ma'ahu. Tengok saya baca. Wa man ma'ahu. Kalau ditanya apa jumpa apa? Nun mati jumpa dengan mim. Satu kalimah kedua. Mana tahu 2 kalimah? Berpisah. Apa yang berpisah? Nun mati dengan huruf mim. Kan berpisah pada tulisan kan? Maka namanya 2 kalimah. Bacaannya sekali lagi diulang. Wa man ma'ahu. Masya Allah, pandai. Seterusnya yang dulunya yang baru ni lain sikit. tak sama. Orang dulu tak sama. Ha? Ada benda ni kali. Ya, kena dapatkan yang baru. Oh. Kena dapatkan yang baru. Patutlah puan tak ikut. Sudah bertahun-tahun lama. Puan Sima ni, dia Sima dia pelajar lama saya. Jadi dia ada macam-macam nota lah daripada dulu belajar sampai dekat.
Patutlah tak terbaca tadi. Okey, tak apa. Yang penting semuanya pastikan nota baru ya. Sekali lagi dia ulang. Lan nu'jizahu. Cuba di bawah. Kalau di atas nun mati jumpa mim, yang di bawah nun mati jumpa apa? Nun mati jumpa dengan nun. Kesimpulannya tuan-tuan, berapa contoh tadi? Semuanya 4 contoh merujuk kepada hukum yang sama, iaitu idgham dan hukum idgham ma'al gunnah ni ulama suruh kita baca dengung ke tidak? Kena dengung. Kalau tak dengung, apa hukum bacaan kita? Apa hukum bacaan kita kalau tak dengung? Bermakna makruh lah bacaan buat. Makruh ni bermakna buat tidak berdosa tinggal dapat pahala. Dan perkara makruh ni nak buat ke nak tinggal? Tinggal, jangan dibuat selalu ya, dan kalau boleh ditinggalkan supaya kita dapat kesempurnaan dalam bacaan. Okey, cuba tanpa bantuan saya, tuan-tuan puan-puan semua cuba baca 4 contoh kembali tadi, 4 contoh kalimah, 4 kalimah yang saya baca tadi. Mula-mula mai, 1 2 mula baca. Mai kasih. Betul. Contoh yang kedua miu. Betul. Contoh yang ketiga waman. Masya Allah. Contoh yang keempat lan. Alhamdulillah, saya sahkan bacaan tuan-tuan puan-puan betul. Alhamdulillah. Kekalkan bacaan begitu, insya-Allah. Allah bagi banyak pahala kepada kita tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Maka tuan-tuan, kalau kat sini pun dah 4 contoh. Dalam Quran banyak tak contoh idgham ma'lumnya? Mana? Sekali lagi kita tanda pada Quran kita ya. Makasih. Dekat nota ustaz ni tak boleh nak tanya pasal licin dan ustaz dalam media. Jadi nanti pada Quran boleh tanda saya insya-Allah. Okey tuan-tuan, sedar ke tidak? Keempat contoh yang Ustaz bagi tadi merujuk kepada nun mati sahaja. Betul? Tapi ada tak dalam Quran di tanwin jumpa ya wa mim nun? Ada. Contohnya sebelah kiri ada 2 contoh kat situ. Ikut Ustaz. Malin wa banin. Tanwin tu nak baca ke tidak? Tak payah baca sebab tanwin tu dah masuk dalam waw. Jadi nak sebut waw, bibir ni kena muncul. Tengok mulut saya. Malin wa banin. Kalau ada anak cucu baca gini, malin disebut lin. Malin wa banin. Betul salah? Salah. Yang betul macam mana bacaannya? Malin wa banin. Maksud sebut lin tu apa yang berlaku? Ialah muncul mulut kita ni muncul. Kemudian kita kena ada bunyi sengau. Bunyi sengau. Bunyi sengau kat mana? Hidung. Dalam rongga hidung. Berapa lama nak sengau? Harakat pandai. Contoh yang kedua di bawah. Dhalalim mubin. Kalau di atas tadi tanwin jumpa waw. Tapi kalau di bawah tanwin jumpa apa? Mim. Maka samalah hukumnya idgham ma'al gunnah. Dan tuan-tuan puan-puan perhatikan ya, tanwin jumpa waw, tanwin jumpa mim bercantum ke berpisah? Berpisah. Maknanya berapa kalimah tuan? 2 kalimah. Inilah namanya 2 kalimah. Dulu tuan-tuan puan-puan tahu tak? Ada pelajar saya bila balik rumah baru dia call saya, Ustaz, sebenarnya saya ni tak faham apa makna 2 kalimah. Lah, tapi kenapa tak tanya dalam kelas? Jadi baru dia sempat nak tanya di rumah. Jadi Ustaz kata, kalau 2 kalimah bermakna nanti pada tulisan nun mati atau tanwin ni berpisah pada tulisannya dengan ya wa mim. Dia takkan bercantum. Namun begitu, tuan-tuan kena ingat, ada kalanya sekali-sekala tuan-tuan akan nampak nun mati bercantum dengan ya ataupun waw dalam Quran. Contohnya kalimah ini. Ingat tak dulu saya bagi contoh? Contohnya perkataan apa dia? Contohnya perkataan ad-dunya. Ada tak selalu tak kita jumpa dalam Quran begini? Ya. Jadi tuan-tuan berhati-hati ni. Takut kita keliru ya dengan bacaan idgham ma'al gunnah. Jadi oleh kerana dia kat sini nun mati, tapi dia bercantum dengan ya kan? Maka ulama kata ini bukan idgham ma'al gunnah. Tak apa. Saat lagi saya beritahu apa nama hukum. Dan tuan-tuan, saat lagi kita baca contohnya ya. Tapi ini antara contoh yang ada dalam selalu kita jumpa dalam Quran, terutamanya kalau kita berdoa.
Rabbana atina fid dunya hasanah. Ataupun contoh yang lain perkataan ini. Bunyana. Pun ada juga nun mati jumpa dengan ya. Cantum. Nampak tak nun mati dengan ya ni cantum? Ataupun perkataan ini. Sinwanun. Ataupun qinwanun. Saya rasa tuan-tuan puan-puan dah salingan dulu lah, ya. Dan kalimah ini menunjuk kepada apa tahu? Kalau di atas ni nun mati jumpa ya. Ni nun mati jumpa ya. Ni nun mati jumpa apa tuan? Wow, ini nun mati jumpa wow. Maka keempat-empat kalimah ini kalau jumpa dalam Quran, adakah kita boleh baca dengan nama hukum idgham ma'al gunnah? Tak boleh. Ini namanya hukum apa? Kalau rasa-rasanya tak belajar lagi, tak tahu hukum apa, jawab je lah hukum tak belajar lagi. Tapi kalau tuan-tuan dah tahu, dan semua hukum ini, kalimah ini dinamakan sebagai izhar mutlak. Cuba sebut. Izhar mutlak. Atau wajib. Boleh juga. Ada setengah ulama kata izhar mutlak, ada setengah ulama kata izhar wajib. Maka oleh kerana nama hukumnya tak sama seperti mana yang kita sebut tadi idgham ma'al gunnah, maka cara bacaan juga berbeza. Bagaimana cara bacaannya? Dengar saya baca. Ad-dunya. Ad-dunya. Adakah Ustaz tunjuk jari? Tak ada. Bermakna hukumnya dengar tak dengar? Kalau Ustaz tunjuk jari baru dengar. Tapi kalau Ustaz tak tunjuk apa-apa, bermakna tidak dengar. Dan itu sebab nama hukumnya izhar. Apa makna izhar? Nyata terang jelas. Maka tuan-tuan dan puan ikut Ustaz baca. Ad-dunya. Sebut. Sekali lagi kalau kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jangan tuan-tuan pergi seorang-seorang dengar pula. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jangan tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan baca gitu, ataupun seorang je nak baca gitu. Saya tak nak baca gitu. Saya nak baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau anak cucu tanya, adakah ini idgham ma'al gunnah? Bukan. Ini namanya hukum izhar mutlak atau wajib. Dan hukum ini saya akan ulang pada tahap semester yang kedua pada tahun akan datang, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, jelas saya kat sini. Begitu juga dengan kalimah seperti ini. Bunyana. Sebut. Bunyana. Sama juga lah. Nun mati jumpa dengan ya. Apa nama hukumnya? Izhar Mutlak. Dan ataupun izhar wajib. Dan begitu juga kalau kita jumpa nun mati jumpa waw seperti ini. Sinwanun. Sebut. Sinwanun. Ataupun qinwanun. Sama juga. Hukumnya apa tuan-tuan? Izhar mutlak ataupun wajib. Dan bagaimana cara bacaannya? Jelas. Nyata, terang, jelas. Cara bacaan. Okay, saya tulis sampai sini. Kadang-kadang kita tak faham ataupun tak ingat. Cara bacaan nyata, terang atau jelaskan nun mati tanpa dengung. Senang kita. Nyata atau terang atau jelaskan nun mati dan tanpa dengung. Maksudnya kita izharkan, jelaskan bunyi nun mati tadi dan dibaca tanpa dengung. Apa makna tanpa dengung? Tidak ada bunyi sengau dan tak ada kiraan. Jangan dulu ada pelajar saya haji penuh gitu tuan-tuan. Dengung pun tunjuk jari, tak dengung pun tunjuk jari juga tuan-tuan. Bila tak dengung jangan tunjuk jari. Yang dengung dia tunjuk jari 2 rakaat ya. Sekali lagi diulang. Apa makna tidak dengung? Tak ada bunyi sengau dan tidak ada kiraan. Ya, alhamdulillah. Setakat ni faham tak? Kemungkinan saat lagi kita baca Quran, mungkin akan jumpa kalimah ni. Kalimah dunia ni selalu Allah ulang dalam Quran. Jadi tuan-tuan berhati-hati, jangan keliru dengan hukum izhar mutlak. Kalau idgham ma'al gunnah, nun mati ni mesti berpisah dengan huruf ya, waw min nun, baru jadi idgham ma'al gunnah. Baik, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, tahu ke tidak dalam Fatihah ada tak hukum ni? Ada ke tidak hukum idgham ma'al gunnah? Kejaplah Ustaz, ya saya nak cek dulu surah Fatihah. Tak payah cek lah tuan-tuan. Saya nak bagi jawapan selalu. Jawabnya tak ada. Jangan lu carilah dalam Fatihah kompong tak ada hukum idgham ma'al gunnah. Habis tu kami nak cari kat mana Ustaz? Jawabnya cari dalam surah-surah yang panjang seperti surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seumpama dengannya.
Maka kalau kita rajin baca Quran, maka rajinlah kita jumpa idgham ma'al ghunnah. Tapi kesimpulannya dalam Fatihah ada tak idgham ma'al ghunnah? Tidak ada, mu'tamad. Minggu depan kalau Ustaz tanya pun jawapannya sama juga, tak ada dalam Fatihah. Kadang-kadang pelajar saya ni jawapannya berbeza-beza. Minggu ni tak ada, minggu depan ada pula. Allahu Akbar. Jadi berhati-hati dengan jawapan masing-masing ya. Okey, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, saya nak tambah lagi satu hukum yang baru ataupun hukum yang kedua di bawah nun mati dan tanwin. Namanya apa tahu? Idgham bila gunnah. Sebut Idgham bila gunnah. apa makna idgham bila gunnah tu? Masuk Tanpa dia tu. Persoalannya bagaimana nak cam hukum ni dalam Quran? Ikut Ustaz. Apabila nun mati apabila nun atau tanwin atau tanwin berjumpa dengan ro dan lam dalam dua kalimah saja. dalam dua kalimah saja. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, cuba perhatikan bentuk nun mati dengan tanwin. Untuk idgham bila gunnah dan di atas idgham ma'al gunnah sama ke tidak? Bentuknya sama ke tidak? Sama ke tidak? Kenapa sama? Sudah, tak boleh jawab Ustaz, kenapa sama? Jawabnya, kedua-dua hukum ini namanya idgham. Itu sebab bentuk nun mati dengan tanwinnya sama. Ulama samakan bentuknya, iaitu nunnya tak nampak mati, tanwin baris dua di atas, di bawahnya berselang, manakala baris dua di depannya selari. Nampak perempuan ya? Jadi sekali lagi diulang. Adakah bentuk nun mati dengan tanwin sama untuk kedua-dua hukum ini? Ya. Jawapan sama. Kenapa sama? Sebab nama hukumnya idgham. Apa makna idgham? Masuk. Okey, baik. Tuan-tuan sekali lagi diulang ya. Apa jumpa apa jadi idgham bila gunnah? Ikut Ustaz. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan ro dan lam dalam dua kalimah sahaja. Okey, teruskan. Bagaimana kaedah bacaan ikut Ustaz? Masukkan nun mati atau tanwin ke dalam ro dan lam dan dibaca tanpa dengung. Perempuan agak-agak susah ke senang baca ni? Senanglah, pasal kita tak payah bunyi senang dan tak payah tunjuk jari. Pasal hukumnya tidak dengung. Mari saya tunjukkan contohnya tuan-tuan dan perempuan ya. Tengok di bawah sebelah kanan. Ar-ra'ahu. Sebut. One more. Ar-ra'ahu. Apa jumpa apa? Nun mati jumpa dengan ra. Masa kita baca tadi nun mati nak bunyi ke tak payah bunyi? Tak payah bunyi. Pasal apa tak bunyi? Dah masuk dalam huruf ra. Pandai. Maka puan-puan bacalah begini ya. Ar-ra'ahu. Sebut. Ada bunyi senau tak? Tak ada. Itu namanya tidak dengung. Bagus. Lulus yang pertama. Yang kedua, mir rizqi. Kali ini nun mati jumpa dengan apa? Ra juga sama. Cuma kalimahnya berbeza tapi cara bacaannya sama Ustaz. Iaitu nun mati jumpa ra, hukumnya idgham bila gunnah. Dan tuan-tuan nak bunyikan ke tidak nun mati tadi? Jangan bunyi dia. Okey, one more. Mir rizqi. Pandai. Kalau ada anak cucu baca begini, min rizqi, dibaca min, maka salah pada bacaan. Dia kena mir rizqi. Sebut mir rizqi. Alhamdulillah. Contoh yang berikutnya di tengah-tengah atas. La illam. Kali ini nun mati jumpa dengan apa pula? Lam. Pandai. Nama hukumnya idgham bila gunnah. Contoh yang berikutnya, yubayyin lana. Nun mati jumpa dengan lam, sama juga. Dan tuan-tuan perempuan perhatikan, nun mati jumpa dengan ra yang sebelah kanan, dengan nun mati jumpa dengan lam yang tengah tu, perempuan nampak dia bercantum ke berpisah pada tulisan? Berpisah. Maka sahlah dia dua kalimah, bukan dua harakat, dua kalimah perempuan ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi setakat 4 contoh tu Pak, boleh ke bawa nenek di rumah?
InsyaAllah. Perempuan kena ingat ya, dekat rumah Ustaz tak ada. Perempuan pandai-pandai lah bawa diri. Maknanya perempuan kena ingat cara bacaan Ustaz tadi. Perempuan tak boleh salah baca. Kalau salah baca, hukum bacaan kita makruh. Contohnya lah, Ustaz, saya nak baca yubayyin lana. Saya nak sebutkan nama kita. Jawabnya, hukum bacaan kita makruh. Sebab kita sudah melanggar kaedah bacaan idgham bila gunnah. Seterusnya contoh untuk tanwin. Ikut Ustaz sebelah kiri. Kiri sekali, atas. Zikrul lil alamin. Zikrul lil alamin. Kali ini tanwin jumpa dengan apa? Dengan lam. Dan perhatikan tanwinnya baris dua di mana? Baris dua di atas. Baris dua di depan. Perempuan yang buat suspend dia buat soal dulu. Kalau perempuan sadar tak tahu baris dua di mana, saya tu kuat pelani jadi kelai krok nanti perempuan ya. Yang ni namanya baris dua di depan. Dan bentuknya macam mana? Selari ke tak selari? Selari. Maka ikut Ustaz baca sekali lagi. Zikrul lil alamin. Zikrul lil alamin. Pandai. Contoh yang berikutnya. Ghafurur rahima. Ghafurur rahima. Nak bunyi ke tak bunyi tanwin tadi? Tak payah bunyi sebab sudah masuk ke dalam huruf ra. One more. Ghafurur rahima. Pandai, alhamdulillah. Tuan-tuan perempuan, kita ni kan bila ada cikgu kat depan, guru kat depan, insya-Allah bacaan kita sentiasa diberikan panduan yang betul oleh guru kita kan. Jadi perempuan hidup kita ni kena ada guru ke kena tak ada guru? Mesti ada guru. Kena ada guru lah. Dan guru yang terbaik kita adalah manusia lah, orang macam kita ni, tuan-tuan perempuan ya. Ustaz, bagaimana ada pelajar bertanya dengan Ustaz, Ustaz, bagaimana kalau saya guru saya ada CD ataupun saya tengok handphone ni Ustaz, saya ikut je kepada handphone. Boleh, tak ada masalah. Tak ada ulama kata tak boleh. Tetapi kena ingat, handphone tak boleh tegur kesalahan kita. Kalau perempuan baca depan Ustaz sekarang ni, saya boleh tegur kesalahan perempuan yang mana betul, yang mana tak betul. Jadi perempuan kena cari macam mana pun, kena cari manusia, kena cari orang yang layak mengajar kita ya. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, rupa-rupanya ni sebelum kita pergi kepada bacaan Quran kita, di dalam bila guna ni selalu kita baca buat kat mana? Kat mana selalu kita baca idgham bila guna ni? Iyalah memang ada dalam Quran ya Allah. Tak apalah, dia pendekkan cerita baik Ustaz jawab Ustaz. Jawabnya dalam kalimah syahadah. Kalimah apa kan? Kalimah syahadah. Perempuan tiap hari tak kita mengucap dua kalimah syahadah. Itu tamunya dalam solat kita, betul? Ataupun dalam azan. Tok Bilal azan kita dengar Tok Bilal baca asyhadu alla. Perempuan perhatian ni. Jangan tidak tahu. Rupanya dalam azan ataupun dalam kalimah syahadah lah senang perkataan Allah. Ini namanya idgham apa? Idgham bila guna. Macam mana kita baca? Asyhadu alla. Kita baca ni saja. Allah. Tak ada tok imam, tak ada tok Bilal baca asyhadu alla disebut nun mati. Tak ada tuan. Dia akan baca nun ni masuk dalam lam. Allah sebut Allah. Dan dibaca tanpa dekat, tak ada bunyi sengau tuan ya. Jadi ingat ya, ini dalam kalimah syahadah kita. Apa jumpa apa kat sini? Nun mati jumpa dengan lam. Nak sebut lam boleh, nak sebut nak kata lam alif pun boleh. Lam dengan lam alif adalah huruf yang sama. Jadi ingat kalimah syahadah, ingat hukum idgham bila guna. Minggu depan Ustaz tanya balik. Nak ingat idgham bila guna, cari dalam mana? Bapa kena jawab kalimah syahadah. Kalimah apa? Syahadah. Kita hari dulu kita baca penting. Tahiyat awal asyhadu alla ilaha illallah. Tahiyat akhir asyhadu alla ilaha illallah. Perempuan dalam sehari semalam dalam solat kita berapa kali kita mengucap dua kalimah syahadah? Berapa kali? Tak pula dia jawab. Jawabnya 17 kali dah tuan. Pasal apa? Kita solat 17 rakaat dah semua kita gabungkan semua solat tu. Setiap rakaat mesti ada ucapan kalimah syahadah kita ataupun setidak-tidaknya kita mengucap kalimah syahadah ya. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah ataupun paling kurang dalam azan, setiap kali azan kita dengar 5 kali azan, 5 waktu. Tuan-tuan dengar Tok Bilal akan azan asyhadu alla itu adalah idgham bila guna. Jadi tuan-tuan senang ke susah nak cari idgham bila guna? Senang, cuma kita je tak
tahu nak cari kat mana juga ya. Jadi yang tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, saya doakan mudah-mudahan tuan-tuan perempuan sentiasa mengenal kepada hukum idgham bila gunah, dan sebelum tadi idgham apa? Ma'al gunah dalam bacaan Quran kita. Jom, mari ikut ustaz kita baca surah Al-Baqarah kita. Saya nak tunjukkan di mana lagi idgham ma'al gunah dan bila gunah pada bacaan Quran kita. Silakan. Hari ini kita baca ayat berapa? Ayat berapa kita baca hari ini? Sudah, tak ingat. 100? 104 kan? Ya saya. Kita nak masuk buat mat. Hukumat semester depan ni. Bila kita bercuti Ramadan, Syawal, lepas Syawal baru kita masuk pada hukumat. Ya. Itu tahap 2 je. Itu tahap 2 ya. Okay. Tapi nak masuk hukumat, tuan-tuan kena lulus dulu ujian tajwid tahap 1 dengan ustaz, insya-Allah. Baik, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, silakan surah apa? Al-Baqarah kan? 104. Betul itu? Saya dah tanya ni 104. Mari tuan-tuan perempuan ikut ustaz baca seadanya. Mana yang kita boleh baca, kita baca. Kalau tuan-tuan boleh kuat kasih ke suara sama-sama seperti mana ustaz membaca, maka itu yang terbaik. Tapi kalau rasa tak mampu nak kuat macam ustaz takut salah baca lah ustaz, saya baca selo-selo je ustaz. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Silakan. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina. Okey, tugas tuan-tuan ikut ustaz baca dan cuba kenal pasti idgham ma'al gunah dan bila gunah dalam bacaan kita. Boleh? Okey, ready? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Stop. Ghostan balik. La taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u. Ya saya tuan. Ayat berapa Ustaz saya nak? Ayat 104 tadi. 104 surah Al-Baqarah. Muka surat 35. Quran jilid yang pertama, Quran coklat kita ya. Okey, sekali lagi kita ulang ya. Ambil la taqulu. La taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u. وقولوا ضرنا واسمعوا. Stop. وللكافرين عذاب أليم. Saya nak tanya terlebih dahulu. Dalam ayat yang kita baca tadi, jumpa tak nun mati? Jumpa tak nun mati? Tak ada. Apa tak ada? Ada. Waqulu zurna. Ada tak nun mati? Masalahnya nun mati ni betul Tapi apa? tak usul. Tadi ada ustaz sebut apa? Tak ada. Tak ada yang kita sebut tadi, idgham ma'al gunah ya wa min nun, idgham bila gunah ra dengan lam. Betul? Bermakna hukum ini adalah Tak belah. hukum tak ulang kaji lagi. Bila ulang kaji lagi tuan. Bila nak ulang kaji, insya-Allah kami minggu depan baru kita ulang kaji ya. Jadi hukum yang tak ulang kaji jangan jawab dulu ya. Begitu juga dengan tanwin tuan. Tanwin ada ke tidak? Ada. Pada azabun alif. Tapi masalahnya ustaz, tanwin ni jumpa dengan alif. Tadi yang ustaz ajar pada kami, tanwin tu mungkin jumpa ya wa min nun ataupun lam dengan ra saja. Maka ini juga hukum Belajar lagi. bukan hukum tak belajar lagi, hukum tak ulang kaji lagi. Allahu Akbar. Bukan hukum tak belajar, dah belajar tuan-tuan, tapi belum ulang kaji lagi. Tak apa.
Yang belum pula kaji jangan jawab ya. Kita cari sampai dapat jumpa hukum idgham ma'al gunna atau bila gunna. Sambung. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab walal musyrikin. Okey, berhenti dulu kat situ ya. Postan balik. Walal musyrikin an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Perhatikan ayat ini. Min khairin min rabbikum. Okey, cuba tengok kalimah khairin min. Nampak tak ada tanwin di bawah ra tu? Jumpa dengan apa hurufnya? Mim. Maka ini layak disebut idgham ma'al gunna. Dan biasanya kalau dalam Quran kita baca ni kan, ulama ni ataupun ustaz yang buat Quran ni dia bubuh dengan nombor berapa tu? 5. Nombor 5. Ingat nombor 5, ingat idgham ma'al gunna. Oh ya, puan-puan jangan tak sedar ya. Setiap Quran kita ni dibekalkan dengan ni talian hayat. Talian hayat ni ada jadual hukum tajwid. Jadi memang betul dibubuh kat situ nombor 5 idgham ma'al gunna. Tapi kalau nombor 6 idgham bila gunna. Tapi kena ingat nombor-nombor dalam Quran ni hanya pada Quran ini sahaja. Quran lain tak ada nombor tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sebagai panduan asas saja kepada kita nak kenal idgham ma'al gunna. Begitu juga dengan kalimah ini, mir rabbikum. Kali ini nun mati jumpa dengan ra. Maka jawapan kita idgham bila gunna. Apa beza ma'al gunna dengan bila gunna tadi? Satu tengok, satu tak tengok. Lagi hurufnya satu mim, satu lagi hurufnya ra. Kan berbeza tu. Jadi tuan-tuan, inilah namanya idgham ma'al gunna yang pertama dengan idgham bila gunna yang kedua ya. Sambung. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Jumpa tak nun mati jumpa ya? Kat mana? Mai yasha. Maka kita boleh namakan hukumnya idgham ma'al gunna. Ustaz, kami dah nampak nombor 5 kat situ Ustaz. Alhamdulillah. Ini sekadar panduan saja ya. Dan puan-puan nanti kalau baca Quran lain tak ada nombor tau. Puan-puan kena ingat kalau jumpa nun mati jumpa dengan ya macam ni berpisah, maka hukumnya mesti idgham ma'al gunna. Wallahu dzul fadlil azim. Tak ada lagi dah. Teruskan. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Sekali lagi dengar Ustaz baca ya. Bacaan tak berapa cukup nampak kat situ ya. Tapi tak apa tuan-tuan, tak nampak panjang-panjang, dengar Ustaz baca. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Nampak tak kalimah? Ulang. Bi khairin minha. Apa yang kita boleh katakan? Apa jumpa apa? Tanwin jumpa mim. Jumpa dengan mim. Maka layak disebut idgham ma'al. Tuan-tuan perempuan percayalah, kalau tuan-tuan perempuan rajin jawab soalan ustaz ni, insya-Allah tak banyak sikit tuan-tuan akan faham tentang hukum tersebut, insya-Allah. Jadi tanwin jumpa dengan mim kan? Idgham ma'al. Soalnya nak dengar ke tidak? Dengar pada bacaan pasal hukumnya idgham ma'al. Okey, kau stand balik.
أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها Baik, selepas kalimah bi khairin minha, perkataan au mithliha tidak ada lagi dah idgham ma'al ghunnah. Sambung. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Nampak tak kalimah syai'in qadir? Tanwin jumpa dengan qaf. Ini namanya hukum tak ulang kaji lagi. Belum sampai ulang kaji lagi tuan-tuan puan-puan ya. InsyaAllah akan datang kita akan jawab soalan ini. Sambung. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh. Pun tidak ada idgham al-gunnah maupun idgham bila gunnah. Sambung. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Ada berapa idgham ma'al gunnah? Ada dua ya. Yang pertama miwa. Perkataan miwa sudah cukup merujuk kepada idgham ma'al gunnah. Satu. Yang keduanya wali miwa pun idgham ma'al gunnah. Apa beza miwa dengan wali miwa? Apa bezanya? Tanwin dengan Biasanya pada pertemuan, satu digunakan nun mati jumpa dengan waw, satu lagi tanwin jumpa dengan waw. Tapi cara bacaannya pun sama je, pasal hukumnya sama. Idgham ma'al gunnah. Dengar tak dengar? Dengar baik tadi dua harakat sebab kami bunyi senang satu harakat tadi. Bagus, sambung. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Am turiduna an tas'alu Lakum kama su'ila Musa min qabl. Kedua-dua hukum itu adalah hukum yang kita belum ulang kaji. InsyaAllah bila dah ulang kaji baru saya soal ya apa nama hukum tadi ya. Okey, sambung. Wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad qalla sawa'as sabil. wa man yatabaddal kufra bil iman Faqad qalla sawa'as sabil. Rezeki tuan-tuan perempuan jumpa banyak pula idgham ma'al gunnah. Ada satu lagi idgham ma'al gunnah kat situ mana? Wa man yatabaddal. Sebut. Puan-puan, idgham ma'al gunnah kita kena tulis satu kalimah ke dua kalimah? Kena dua kalimah. Kalau perempuan salin, Ustaz saya salin man saja, Ustaz man saja, maka tak betul. Dia paling kurang man yatabaddal. Paling kurang man yatabaddal. Dan kadang-kadang pelajar salin dia tak tahu nak tulis daripada mana ke mana. Ada pula pelajar menyalin ayat yang terlampau pendek. Dia tulis apa tahu? Maya sampai ya je perempuan. Ya tabaddali tak salin. Jadi tuan-tuan kemungkinan makna kalimah tadi sudah tergantung. Jadi perempuan kalau tak tahu daripada mana ke mana nak salin, tolong tanya dengan ustaz ataupun dengan kawan yang tahu nak menyalin daripada mana ke mana. Tapi kesimpulannya, idgham ma'al gunnah dan bila gunnah mesti dalam berapa kalimah? Dua kalimah. Baru layak jadi hukum tersebut. Sambung. Wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddunakum. wadda
Stop. Nampak tak kalimah wadda kathirun min? Nampak? Di situ tanwin ke nun mati? Tanwin jumpa dengan mim, maka layak namanya idgham ma'al gunnah. Idgham apa buat? Ma'al gunnah. Bila gunnah tak jumpa lagi perempuan ya, kebanyakannya ma'al gunnah sahaja ni. Okey, sambung. Law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. Stop. Berarti kuffara ya, dua harakat kat situ. Okey, go stand balik. Min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim. من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. Macam mana je idgham ma'al gunnah lagi? Silakan. حسدا Hasadan min, sebut. حسدا Kalau Papa Rajin ada, kan gariskan dekat situ hasadan min. Maka di situ menunjukkan tanwin jumpa dengan Mim. huruf mim, maka layak nama hukumnya idgham ma'al gunnah. Ustaz dah ada nombor 5 kat situ Ustaz, alhamdulillah, pandai. Okey, go start balik. Min 'indi anfusihim. Min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. لهم الحق. لهم الحق. Jangan lupa break sebelum kita bunyi qa. Kenapa break? Sebab huruf qaf tu bersatu dah Ustaz. Dan ini adalah hukum belum ulang kaji lagi. Jangan jawab. Puan-puan jangan jawab ya. Sebab hukum memang kita dah belajar tapi belum ulang kaji. Saya bukan apa. Kalau saya nak tanya semua hukum boleh, tak ada masalah. Tetapi saya nak puan-puan fokus kepada dua hukum yang kita ulang kaji hari ini. Apa namanya? Idgham ma'al gunnah dan bila gunnah sahaja. Dan setakat ini ada lagi tak ma'al gunnah atau bila gunnah? Tak ada lagi dah. Maknanya yang kita jumpa tadi lebih kepada ma'al gunnah. Ada banyak ya. Okey, sambung. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. Pun tak ada lagi dah ma'al gunnah, tak ada bila gunnah pun tak ada. Sambung. Wa aqimus salata wa atuz zakah. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Pun tak ada juga. Sambung. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. Banyak sekali hukum dengar tak dengar pada bacaan, tapi semua hukum tu hukum belum ulang kaji lagi ya. Nanti sampai masanya baru Ustaz tanya. Innallaha bima ta'maluna basir. إن الله بما تعملون بصير. Sadaqallahul azim. Baik, tuan-tuan puan-puan, kesimpulannya dalam ayat yang kita baca tadi, jumpa tak idgham ma'al gunnah bila gunnah? Jumpa tak jumpa?
jumpa. Tapi yang banyak ma'al gunnah pun tidak. Ma'al gunnah. Bila gunnah ada juga tadi kan, tapi tak banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya doakan tuan-tuan kita semua menjadi sebagai orang yang cinta kepada Al-Quran, cinta kepada hukum tajuk. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat hukum Quran tadi akan datang membantu kita, menyelamatkan kita daripada azab api neraka, insya-Allah. Amin. Kata perempuan jangan lupa datang minggu depan ya. Untuk sesi bulan gaji ni tak ada latihan tau, sebab latihan perempuan dah buat dah sebelum ni ya. Tapi kalau adalah rakan-rakan yang belum lagi buat latihan, maknanya perempuan masih berhutang dengan ustaz tu. Hutang kena bayar. Maknanya perempuan kena buat latihan, siapa yang tak buat lagi lah. Hantar Pak Ustaz pilih masuk ya. Okey, terima kasih kepada perempuan yang dirahmati Allah. Jumpa lagi ya minggu depan yang ramai waktu yang sama untuk ulang kaji hukum yang ketiga, 4 dan mungkin yang kelima. InsyaAllah minggu hadapan ya. Baik, mari sama-sama kita akhiri kuliah dengan bacaan tasbih al-Baqarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum